termenung ya. Jangan termenung. Okey, baik. So kita lihat di sini bentuk perluasan kuasa, terdapat dua bentuk perluasan kuasa dalam tamadun India, iaitu perluasan fizikal dan perluasan keagamaan. Kita lihat dulu fizikal. Perluasan fizikal ni bermakna perluasan kuasa yang dilakukan oleh sebuah kerajaan dengan menguasai wilayah-wilayah lain. So sebuah kerajaan mampu membentuk sebuah empire apabila menguasai kerajaan-kerajaan lain. Contohlah macam Melaka. Okey. Melaka kalau kita ingat negeri Melaka dulu kecil je kan. Tapi apabila Melaka dapat menjajah negeri lain seperti negeri Kelantan, Pahang, kemudian menjajah Johor, kemudian menjajah Sumatera, kemudian menjajah Palembang dan sebagainya, maka Melaka tadi daripada kerajaan telah membentuk empire, iaitu Empire Kesultanan Melayu Melaka, di mana empire itu bermaksud kerajaan Melaka telah menguasai kerajaan-kerajaan lain. So itu empire. So dengan itu perluasan kuasa dapat dilaksanakan apabila sesebuah kerajaan mengakui taklukannya. Dan akan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang menang dan lebih berkuasa. Ingat dalam peperangan kerajaan yang menang akan lebih berkuasa. Dan dia akan buat peraturan-peraturan tersendiri. Itu sebenarnya. So dalam aspek ini, kekuatan ketenteraan dan disiplin pasukan tentera merupakan syarat yang paling penting. Kekuatan tentera dan disiplin. Nak tanyalah para pelajar kat sini, ada kekuatan ketenteraan tak? Ada tak kamu rasa kamu nak jadi tentera? Nak jadi tentera tak? Ada siapa kat sini nak jadi tentera? Ada anyone nak jadi tentera kat sini? No. Okey, Zara kata no. Okey. Okey, tak ada nak jadi tentera pun Okey. Ayah saya tentera udara. Uish. Ayah Alia tentera udara. Tahniah. Tentera udara bawa kapal terbang tu. Okey, bawa jet Terbaik. Terbaik Alia. Alia nak jadi tentera juga ke? Alia nak jadi tentera? Kalau jadi tentera bagus juga. Kan? Tak nak. Okey, baik. Bagus. Okey, so kita lihat dari segi fizikal. Selain itu, dasar yang diambil oleh seseorang raja menjadi faktor perluasan kuasa ini dilaksanakan. So dalam tamadun India, ingat yang ini penting. Ini penting. Ingat tengok betul-betul. Dalam tamadun India, perluasan fizikal dapat disaksikan dalam perkembangan 3 dinasti. Iaitu dinasti apa yang melakukan perluasan kuasa secara fizikal ni? Iaitu dinasti Nanda. Ingat dinasti Nanda, kemudian dinasti Maurya, okey, dan juga satu lagi dinasti Gupta. Dinasti Gupta. Gupta di sini So ada 3 dinasti, Nanda, Maurya, Gupta. So ketiga-tiga ini adalah tahap pemerintahan yang mencapai tahap yang tertinggi dalam perluasan kuasa. Maknanya ketiga-tiga ni memang tahap tinggi, memang tahap dewa, tahap hebat lah dalam perluasan kuasa ini. Gabungan antara kekuatan tentera dan dasar pemerintah membolehkan ketiga-tiga dinasti ini membentuk sebuah empire yang luas. Okey, so kalau soalan tanya, kenapa ketiga-tiga dinasti ini mampu untuk melakukan perluasan kuasa? Kerana ada 2 perkara, iaitu kekuatan ketenteraan mereka, dan satu lagi iaitu dasar pemerintah. Dasar pemerintah inilah yang menyebabkan mereka boleh mencapai satu empire yang besar. Maknanya matlamat raja mereka lah. Tengok di sini inilah dia. Dinasti Nanda. Okey, dinasti Nanda. Okey, kita lihat ketika zaman dinasti Nanda. Ini yang warna yang warna orange ni. Okey, ini adalah dinasti Nanda. Besar daripada hujung ni sampai hujung ni, bukan kecil besar. Memang besar. Ketika zaman dinasti Nanda, kalau kita lihat di sini,
perluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan. Macam mana diorang ada kekuatan ketenteraan, cikgu? Pasukan tentera zaman ini mempunyai 20,000 kavalri, 200,000 infanteri dan 3,000 tentera bergajah. Siapa yang biasa berperang dia tahulah. Siapa yang main PUBG, siapa yang main ML, siapa yang main CNC dan sebagainya, dia tahulah kot. Okey, kavalri tu apa? Apa? Kavalri tu apa? Kavalri tak pernah dengar. Tak pernah dengar? Tak pernah dengar tak pernah dengar? Okey. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, kavalri ni sebenarnya bermaksud betul, pernah dengar dalam movie. Okey, kavalri ni sebenarnya bermaksud okey, cikgu tulis kat sini, tentera berkuda. Kavalri ialah tentera berkuda. Okey, tentera berkuda maknanya tentera yang naik kuda tu itu dipanggil kavalri. Baik. Kemudian infanteri, apa itu infanteri? Apa itu infanteri? Orang yang berpedang kan? Okey. Tentera berunta tidak. Infanteri, 200,000 infanteri ya. Infanteri. Okey, sebenarnya bermaksud okey, cikgu tuliskan juga kat sinilah. Okey. Infanteri sebenarnya bermaksud tentera berjalan kaki. Tentera berjalan kaki. Infanteri ialah tentera berjalan kaki. Nak tentera berunta lah, frontliner lah, macam-macam kamu ni. Okey, sebenarnya kavalri ialah tentera berkuda, infanteri tentera berjalan kaki. Maknanya di sini, kalau kita lihat semasa zaman dinasti Nanda tu, perluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan. Okey. Okey. So kekuatan ketenteraan dia ada apa? Dia ada 20,000 kavalri iaitu 20,000 tentera berkuda, 200,000 infanteri iaitu 200,000 tentera berjalan kaki dan 3,000 tentera bergajah. Apa ya? Bagi makan. Bagi habis. Bagi habis. Tak bagi habis sebab nanti kan basi. Tengok tu. Makan je lah. Okey, baik. Ya, kelas kita akan habis pada pukul 3.30. 3.30 habis. Mana ada 3.30 habis? Okey. Mak saya nak keluar, dia suruh saya ikut sekali. Ikutlah, pergilah ikut. Kita habis pukul 4 lah. Okey. Okey, baik. So, tentera berkuda dan juga tentera berjalan kaki. Okey. Jadi itulah yang berlaku. So kita lihat di sini Empire Nanda kat sini. Baik. Empire Nanda menganjur dari wilayah Bengal di sebelah timur India. Ini Empire Nanda hingga ke Punjab di sebelah barat serta wilayah Deccan. Maknanya daripada mana? Ini Nanda daripada kawasan sini sampailah ke kawasan Punjab ke atas dan sampai ke bawah di sini. So inilah dia kawasan dinasti Nanda. Punya ramailah dan punya besar. So Pataliputra sekarang dipanggil Patna pada hari ini. Pataliputra merupakan pusat pemerintahan empire ini. Ini dinasti. Ya. 3.30 mak saya cakap. Kenapa 3.30 mak kamu cakap? Okey. Kita mula tadi pukul apa? Siapa tahu kita mula tadi pukul apa? Kita mula tadi 2.30. 2.30. So kita habis pukul 4 lah. Kan? Okey, kita habis pukul 4. Okey, di sini ada dimaklumkan. Ni. Okey, infanteri ialah tentera berjalan kaki dan juga kavalri ialah tentera berkuda. So itu yang berlaku kepada dinasti Nanda. Okey, ini perluasan secara fizikal. Dan
Kalau kita lihat di sini, kekuatan ketenteraan juga menjadi asas perluasan kuasa. Okey. Banyaknya tentera, betul. Kekuatan ketenteraan juga menjadi asas perluasan kuasa zaman dinasti Maurya. Tadi Nanda, ini Maurya. Terutamanya ketika zaman pemerintahan Chandragupta Maurya dan juga Asoka. So ini dua orang ini adalah dua orang maharaja. Dua orang maharaja. Maharaja Chandragupta Maurya dan Maharaja Asoka. Ini zaman dinasti Maurya. Kedua pemerintah ini berjaya membentuk sebuah empayar yang luas meliputi wilayah Bengal di sebelah timur hingga Hindu Kush di sebelah barat. Pusat pemerintahan juga terletak di Pataliputra. Pataliputra ya. So usaha peluasan kuasa pada zaman Chandragupta Maurya sangat bergantung pada kekuatan tentera di mana dia ada apa? 9,000 tentera bergajah. 9,000 30,000 cavalry iaitu 30,000 tentera berkuda dan 600,000 infanteri. Maknanya 600,000 tentera berjalan kaki. Ramai banyak gila, 600,000. Maknanya dah separuh setengah juta tentera yang dimiliki oleh Chandragupta Maurya. Yes, 600,000, setengah juta. Tentera bagi Chandragupta Maurya. Sebab itu mereka boleh meluaskan kuasa. Nampak tak? Sebab kekuatan tentera. 9,000 tentera bergajah. Bayangkan macam mana kamu nak kumpul 9,000 gajah. Bagi tahu cikgu. Macam mana nak kumpul 9,000 gajah. Punyalah banyak 9,000 tentera bergajah. Pergi seluruh dunia ambil gajah. Kan. Setakat kalau kat zoo tu berapa ekor je? Zoo 2-3 ekor je gajah. Ini 9,000 kot. Memang banyak gila. So inilah dia dinasti Maurya. Dinasti Maurya lagi luas. Meliputi sampai ke bawah ni. Sampai ke bawah ni. Ini dia. Tengah peluasan kuasa ke? Yes, betul Zahra. Okey. Ini semua adalah dikatakan sebagai dinasti Maurya. Okey. Macam itulah, sebab tu kita lihat ya. Okey Zahra, dia macam kita belajar tentang hari tu kita belajar tentang tamadun Yunani, tamadun Rom. Hari ni kita belajar tamadun India. Tamadun Yunani terkenal dengan apa? Dengan sistem pemerintahan, demokrasi, betul? Dengan ada magistrate, dewan perhimpunan dan sebagainya. Rom pula terkenal dengan seni bina. Rom seni bina. Okey, Colosseum, kemudian juga dengan aqueduct, kemudian juga dengan Pantheon dan sebagainya. Okey, tamadun India terkenal dengan apa? Perluasan kuasa. This is apa yang cikgu nak kamu tanamkan dalam fikiran. Oh, Yunani sistem pemerintahan, Rom seni bina, tamadun India perluasan kuasa. Yes, itu sebenarnya. Ya, yeah. Okey. Kuala Lumpur boleh muat tak 9,000 gajah tak? Cikgu tak rasa boleh muat Kuala Lumpur 9,000 gajah ni. Kan terlalu banyak tu. Okey, terlalu banyak. Tapi kalau kain pelikat cap gajah duduk, bolehlah. Kan? Kan ada kain pelikat cap gajah duduk. Itu boleh dikumpulkan 9,000. Tapi kalau gajah betul-betul susah. Okay. Betul besar. Besar. Memang besar. Jadi itulah yang berlaku ya. So kalau kita lihat setelah memegang kuasa, okey, Asoka berusaha menguasai kawasan-kawasan yang belum lagi ditakluki di bawah kekuasaan Maurya. Antara kawasan yang masih belum dikuasai termasuklah Kalinga. Kalinga di kawasan bawah ya. Kalinga berjaya dikuasai. Namun jumlah nyawa yang terkorban begitu besar, seramai 150,000 orang telah kehilangan harta benda dan 100,000 orang telah terbunuh. Bayangkanlah, peperangan memang akan menyebabkan berlakunya pembunuhan besar-besaran. Dan keadaan ini telah memberi kesedaran kepada Asoka dan pemerintahannya berubah menjadi lebih toleran ataupun lebih bertolak ansur
dan lebih bertanggungjawab. Ini dinasti Maurya. Jadi Maurya memang hebat dengan perluasan kuasa. Okey. Dan bahagian yang terakhir kita nak lihat di sini. Kita tak masuk ke agamaan, kita tengok bahagian perluasan kuasa dulu. Ini dinasti Gupta. Okey, kita lihat perluasan kuasa pada zaman Gupta. Diterajui oleh Chandragupta yang pertama yang memerintah, dan Pataliputra turut dijadikan pusat pemerintahan dinasti ini. Chandragupta I telah menjadikan ketenteraan sebagai kaedah untuk memperluas kuasa hingga mampu menguasai kawasan yang luas menganjur dari Punjab hingga ke Bengal. Kawasan yang sama besarlah. Jadi baik, kalau kamu perasan ketiga-tiga dinasti ni Nanda, Maurya dan Gupta, ketiga-tiganya menggunakan Pataliputra sebagai dia punya pusat pemerintahan. So bila kita fikir balik, kenapa dinasti yang berbeza tetapi tempat yang sama juga dijadikan pusat pemerintahan ketiga-tiga dinasti. Kenapa ya? Okey Imran. Kenapa? Sebab dah tentu kerana apa? Okey, Pataliputra di sini ya. Ini Pataliputra. So kerana apa? Kerana kedudukannya yang strategik. Jadi kalau ada soalan tanya, kenapa Pataliputra dipilih sebagai pusat pemerintahan bagi ketiga-tiga dinasti ini, adalah kerana kedudukannya yang strategik. Kedudukan dia yang strategik, iaitu kedudukan yang terletak di tepi Sungai Ganges. Tepi Sungai Ganges mampu untuk mengawal perdagangan, mengawal perhubungan dan pengangkutan di kawasan tersebut. So hari ini kita telah lihat tentang perluasan kuasa, iaitu daripada 3 dinasti, Nanda, Maurya dan juga Gupta. Dan kita telah belajar tentang sebab-sebab atau faktor perluasan kuasa, iaitu kekuatan ketenteraan, dasar pemerintahan, sumber manusia, diplomasi, keagamaan dan juga adanya keuangan menyebabkan berlakulah perluasan kuasa. Dan kita telah belajar tentang tamadun India yang sebenarnya banyak berpusat di kawasan Sungai Ganges. So bermula daripada kerajaan kecil Janapada membentuk kepada kerajaan yang besar, iaitu dikenali sebagai Mahajanapada. Itulah yang kita katakan tentang tamadun India. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Cikgu boleh buka kepada sebarang soalan untuk kamu tanya. Silakan untuk bertanya. Apa yang tiba-tiba bye pula ni? Tiba-tiba bye ni apa dia ni? Tiba-tiba je bye. Okey, ada soalan lain? Ya. Ada? Semua senyap ke semua tidur ni? Mana ada, semua tenang, jimatkan tenaga. Jimatkan tenaga semata-mata untuk apa? Puasa? Kalau yang tahu pagi tadi okey lah. Macam saya tak tahu pagi tadi yang susah sikit. Boleh silakan Irfan. Silakan nak tanya apa? Nak tanya apa tu? Sila Irfan, nak tanya apa tu? Irfan ni dia ada idea nak tanya apa ni? Okey, ya. Okey. Ada je lah idea dia tu. Apa dia tu? Okey. Cikgu, soalan yang boleh. Okey, cikgu raya kat bulan ke lain background? Ni background ni. Cikgu puasa kat bulan, raya baru turun. Sebab apa? Sebab ianya tidak ada apa? Tidak ada hukum agama yang boleh digunakan di mana, iaitu di bulan. Sebab itu boleh boleh kita guna untuk tak payah berpuasa kot kat sini. Kan? Tak payah berpuasa lah. Ya. Cikgu rasa nanti bila masuk exam, cikgu rasa bab mana yang akan keluar? Okey, untuk pertengahan tahun. Pertengahan tahun biasanya bab bab 1 hingga bab yang ke
4 atau 5? Okey, bab 1 hingga Tapi bab yang sekolah ke-4. saya 2 bab Cikgu je. exam saya dalam bab 4. Okey, bab 4 sahaja. Bab 1 ke bab 4. 1 ke bab 4. Okey, Zahra kata bab 1 hingga bab 3. Yang lain? Saya punya bab 1, 2. Bab 1, 2. Okey, bagus. Yang lain-lain? Memang senang jawabnya ni. Tak pasti. Okey. Tak Kalau pasti. begitu, tak apa. Dah soalan daripada bab 1 hingga bab 4. Tak kira bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kita akan buat revision. Okey, dan kita akan buat banyak latihan semasa awal bulan 5 nanti. Sebab kita tahu, kita nanti tak suka nanti lepas raya,